الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita teruskan lagi pengajian kitab Sunan At-Tirmizi. Malam ni insyaallah akan sambung babu majaa anna aksara ahli narin nisa'u. Bab datang menceritakan berkenaan dengan banyaknya ahli neraka ialah kaum wanita berbanding dengan kaum lelaki. Banyak penghuni neraka ni wanita. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن أبي رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Riwayat daripada Abi Raja Al-Utaridi, dia kata, saya dengar Abdullah bin Abbas kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittala'tu fil jannati ay ashraftu 'alaiha." Aku melihat, aku nampak dalam syurga, faraitu aksara ahliha al-fuqara, maka aku dapat melihat kebanyakan penghuni syurganya adalah fuqara, fakir, miskin. Jadi maksud fuqara di sini tidak bermaksud faqr. Kepapaan itu menjadi satu asbab masuk syurga. Tidak begitu. Maksudnya di sini fuqara di dunia ni, kalau berbanding dengan aghniya, lebih banyak mereka. Jadi maksudnya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu tentang itu, seperti mana kebanyakan ahli dunia ni fuqara, itu memberitahukan keadaan yang sebenarnya ada di atas muka bumi ini. Jadi itulah sebab muhaddisin kata maksudnya di sini faqr. Kepapaan itu bukan menjadi asbab masukkan mereka ke dalam syurga. Yang dapat masuk syurganya kebaikan mereka bersama dengan keadaan kepapaan mereka itu. Itulah yang menjadi asbab boleh masukkan syurga itu. Kalau orang tu fakir miskin, apa, tapi tidak ada salah kebaikan pada diri orang tu, disebabkan kerana terlalu fakir miskin, curi, tipu sama orang. Kalau macam tu, kepapaan itu tidak akan membawa ke syurga. Jadi maksudnya mereka dapat masuk syurga dengan adanya kebaikan di sisi mereka bersama dengan keadaan kepapaan mereka. Kalaulah fakir, dia tidak menjadi saleh, dia tidak mempunyai kelebihan itu.
Wattala'tu fin nari fara'aitu aksara ahlihan nisa'u. Kemudian aku menjenguk dalam neraka. Kelihatan dalam neraka ni aku nampak kebanyakan penghuni nerakanya adalah kaum wanita. Jadi daripada situ Nabi SAW membagi peringatan kepada kaum wanita dan memberi galakan kepada kaum wanita supaya muhafazah ala amriddin, memelihara urusan agama supaya dapat mengelak daripada masuk neraka. Dalam riwayat lain, sambungan bagi hadis umpama ini, di situ Nabi SAW pesan kepada kaum wanita, tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aksara ahli nar. Aku nampak kamulah kaum wanita banyak menjadi penghuni neraka, jadi banyakkanlah sedekah. Maksudnya dengan adanya kesalahan-kesalahan daripada kaum wanita agaknya boleh dihapuskan melalui amalan kebaikan seperti sedekah dan sebagainya. Jadi daripada situ Nabi SAW pesan kepada kaum wanita supaya perbanyakkan kebaikan sampai kebaikan itu mengatasi kesalahan mereka yang boleh masuk dalam neraka. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala akhbarana ibn Adi wa Muhammad bin Ja'far wa Abdul Wahhab qalu akhbarana Auf an Abi Raja' al-Utaridi an Imran bin Husain qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. Sama maksud sanad lain. Hadza haditsun hasanun sahihun. Ini hadis ni, sanad hadis ni hadis hasan lagi sahih. Hakadha yaqulu Aufun an Abi Raja'. Beginilah Auf, riwayat kata daripada Abi Raja'. Abi Raja' riwayat daripada an Imran bin Husain. Wa yaqulu Ayyub. Ayyub juga kata an Abi Raja', seperti mana Auf kata. Tapi Abi Raja' di situ, Abi Raja' dalam sanad Ayyub ni riwayat daripada Ibnu Abbas. Yang tadi Auf riwayat daripada Abi Raja' daripada Imran bin Husain. Dia riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sanad Ayyub. Hadis ni juga daripada Abi Raja' juga, tapi sahabat lain. Riwayatnya daripada Abdullah bin Abbas. Jadi dua sanad, wakilal isnadaini, dan kedua-dua sanad laisa fihima maqalun, tidak ada apa-apa pertikaian pada kedua-dua sanad itu. Maksudnya wa yuhtamalu an yakuna Abu Raja' sami'a minhuma jami'a, dan ditanggung, maksudnya diambil maksud boleh jadi Abu Raja' ni dengar daripada dua-dua. Abi Raja' sekali dia dengar daripada Imran bin Husain, sahabat tu,
Abi Raja juga dengar pula hadis itu daripada Abdullah bin Abbas. Jadi Auf pula sempat ambil sanad Abi Raja an Imran bin Husainin. Ayub pula sempat ambil an Abi Raja an Ibni Abbas. Itu saja Abu Raja boleh jadi dengar daripada dua-dua tu. Wa qad rawa ghairu Aufin aidan hadzal haditha. Selain daripada Auf, ada juga yang riwayat hadis ni daripada Abi Raja an Imran bin Husainin. Jadi nampaknya di sisi Imam Tirmizi dia terjih Auf Abi Raja Imran bin Husainin sebab ada sokongan tarik lain bagi sanad tu. Babun haddatsana Mahmud bin Ghailan قال أخبرنا وهب بن جرير عن شعبة عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال riwayat daripada Nu'man bin Bashir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna ahwana ahlin nari azaban rajulun fi akhmasi qadamayhi jamratani yaghli minhuma dimaghuhu. Riwayat daripada Nu'man bin Bashir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ahwanu aisaru, paling mudah, paling ringan azab bagi penghuni neraka ialah lelaki. Jadi lelaki maksudnya boleh jadi Abu Talib. Fi akhmasi qadamaihi, di lekuk kedua-dua tapak kakinya, jamratani, ada dua bara api, yaghli, mendidih otaknya, minhuma, daripada ataupun dari sebab dua bara api itu, maknanya sekadar letak bara api di tapak lekuk tapak kaki itu boleh mendidih otak tu. Begitu dahsyat azab api neraka. Itu kira paling ringan azab. Jadi kebanyakan muhaddisin ambil maksud di sini rajul yang dikehendaki dalam hadis ni ialah Abu Talib. Hadza haditsun hasanun sahihun wa fil bab an Abi Hurairah wa Abbas bin Abdul Muttalib wa Abi Sa'id. Babun haddatsana Mahmud bin Ghailan قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا سفيان عن معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة. Riwayat daripada Harithah bin Wahab. Dia kata, saya dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah aku beritahu kepada kamu dengan huni syurga? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam terus bagi tahu, iaitu kullu dha'ifin mutadha'ifin, setiap yang lemah, yang dilemahkan, law aqsama 'ala Allah la abarrahu, sekiranya, seandainya dia tu sumpah atas Allah, maksudnya
dia sumpah dengan menggunakan nama Allah. La barrahu, nescaya menerimanya, doanya, sumpahnya. La barrahu ay la ajabahu. Lau aqsama ala Allah ay lau da'ahu. Ada sesetengah muhaddisin mereka ambil maksud begitu. Kalau dia sumpah, Allah Subhanahu wa taala sempurnakan sumpah dia, ataupun lau aqsama ala Allah ay lau da'ahu, la barrahu ay la ajabahu. Orang itu bila berdoa di sisi yang orang yang lemah, yang tadi setiap orang yang lemah, mutadhaif, bukan mutadhaif, baca mutadhaif bifathil kasriha, boleh dua-dua. Al-masyhur al-fath, mutadhaif, yang dipandang dirinya lemah. Setiap orang yang lemah, yang dipandang dirinya lemah, kalau dia berdoa di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah Subhanahu wa taala menerima doa dia, permintaan dia. Ala ukhbirukum bi ahlin nar. Jadi sifat ahli syurga ni begitu, nampak keadaan dia lemah, tapi kalau dia doa, Allah terima. Ala ukhbirukum bi ahlin nar. Tidakkah aku beritahu kepada kamu mengenai penghuni neraka? Maknanya keadaan penghuni neraka ni, yaitu kullu utullin, setiap orang yang keras kepala, satu lagi maksud utullin, maksudnya orang yang mempunyai perangai kasar, sentiasa mengadakan pembalahan dengan cara yang tidak betul. Itu juga utul. Jawazin, jawaz maksudnya kasar. Mutakabbir, sombong, orang yang mempunyai sifat keras kepala, kasar, sombong, itu sifat-sifat ahli neraka. Hadza hadithun hasanun sahihun. Abwabul imani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab di bawah ni berkenaan dengan iman. Riwayat-riwayat datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babu ma jaa umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Bab berkenaan dengan aku diperintah. Ini lafaz hadis. Biasa Imam Tirmizi dia akan utamakan terjematul bab dengan menggunakan lafaz hadis tu, hadis yang ada di bawah terjematul bab tu. Kalau tak dapat, barulah dia buat terjematul bab sendiri. Itu khususiah Imam Tirmizi. Rasulullah ni dah faham kan, dah tahu maksudnya ringkas. Imam Tirmizi akan bawa di dalam bab ni
hadis-hadis marfu' saja. Tidak akan bawa hadis maqtu' dan juga hadis mauquf, dan tidak akan bawa aqwalus sahabah dan juga fatwa tabi'in, hanya semata-mata hadis marfu'ah sahaja. Itu isyarat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Hannadun qala akhbarana Abu Muawiyah 'anil A'mashi. Banyak dalam Sunan Tirmizi ni Abu Muawiyah 'anil A'mash. Abu Muawiyah ni mungkin sebelum ni dah bagi tahu rawi dianggap murji'ah. Sampai Imam Abu Dawud kata Raisul Murji'ah. Walaupun dia kata begitu, dia juga masukkan riwayat daripada Abu Muawiyah dalam Sunan Abi Dawud dalam bab kelebihan sembahyang. Sembahyang berjemaah lebih 27 kali daripada sembahyang keseorangan. Hadis tu ada sanad, dalam sanad tu Abu Muawiyah ada. Jadi yang dia bagi tahu ni Raisul Murji'ah tu keadaan rawi tu sebenar. Yang dia ambil masuk hadis tu disebabkan riwayat daripada dia tu boleh terima dengan sebab cukup syarat-syarat yang dikehendaki oleh jumhur muhaddisin tu. Itu beza tu perlu kita faham. Jangan bunyi tu rawi bermasalah, rawi ahlul bid'ah wal ahwa, solat selalu tidak ada kaedah gitu. Kaji dulu. Bukan kita nak kaji, muhaddisin lah dah kaji, kita ambil daripada kita ambil keputusan daripada jumhur muhaddisin tu senang. Kalau kita buat putusan sendiri, natijahnya balah satu sama lain. Ni ambil pendapat ni ambil pendapat tu, dan duk bertengkar duk situ. Kita ambil keputusan muktamad, dah ada daripada muhaddisin tu, duk situ senang. Jadi bagi rawi ahlul bidah wal ahwa, muhaddisin dah pun kaji, dah pun tentukan kalau cukup beberapa syarat mereka kehendaki, hadis daripada rawi itu boleh terima. Jadi dengan cara itulah Imam Tirmizi terima riwayat daripada Abu Muawiyah masuk dalam Sunan Tirmizi dia. Bahkan Imam Bukhari sendiri dalam Kitabul Ilm, haddatsana Abu Muawiyah qala haddatsana Urwah bin Zubair. Hadis bab tu sendiri ada Abu Muawiyah di situ. Jadi Imam Tirmizi boleh terima, Imam Bukhari pun boleh terima. Kita tak perlu tekai lagi di situ Abu Muawiyah ni murji'ah, Raisul Murji'ah. Setengah-setengah tu rawi Syiah, cenderung Syiah, macam-macam kita akan jumpa. Jadi di situ tidak perlu kita tolak rawi itu disebabkan fahaman berbeza dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tengok dulu, muhaddisin boleh terima ke tidak dengan rawi itu. Kalau mereka boleh terima, kenapa kita pula nak jadi imam jarah ta'dil? Kita ikut saja mereka. Lagipun, ulama muhaddisin kata, apabila dalam sanad tu Abu Muawiyah tu ambil riwayat daripada Imam A'mash, di situ muhaddisin tidak buat apa-apa pertikaian, terus terima. Itu satu kajian daripada muhaddisin. Keputusannya ada begitu. Jadi di sini Abu Muawiyah 'anil A'mash. Jadi tak ada masalah. An Abi Salihin, an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa. An-nasa maksudnya di sini kufar, musyrikin.
aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya aku memerangi orang ramai. Maknanya orang-orang yang tidak menerima lagi la ilaha illallah hatta yaqulu, sehingga mereka ucap la ilaha illallah. Fa iza qaluha, apabila mereka ucap la ilaha illallah tu, asamu minni dima'uhum, darah mereka terpelihara daripada aku, wa amwalahum, dan juga asamu minni dima'ahum wa amwalahum, dan juga harta mereka selamat, terpelihara daripada aku. Maksudnya di sini tidak dihukum bunuh selalu kaum kufar musyrikin yang tidak menerima tauhid Allah Subhanahu wa taala. Maksud uqatil, memerangi, maknanya setelah sampaikan mesej dakwah berkenaan dengan tauhid Allah Subhanahu wa taala, ajak masuk kepada agama, ke dalam agama Islam. Kalau mereka enggan, langkah yang keduanya, mereka yang ada di bawah pemerintahan Rasulullah itu akan diminta bayar jizyah. Kalau setuju, jadi aman, tidak akan bunuh dia, tidak akan rampas harta dia sebagai rampasan perang dan sebagainya, tidak, maknanya selamat. Walaupun dia masih tidak ucap lagi, dia dah minta aman dengan cara bayar jizyah. Kalau enggan dua-dua, ucap la ilaha illallah pun tak mau, tak terima tauhid Allah Subhanahu wa taala, dan enggan juga jizyah, ketika itu akan memerangi, akan adakan peperangan dan bunuh kepada kufar musyrikin yang enggan menerima tauhid dan juga membayar jizyah, dan harta mereka akan dijadikan rampasan perang. Kalau mereka ucap la ilaha illallah, terpelihara darah mereka, maksudnya nyawa mereka selamat daripada dibunuh, dan juga harta mereka juga terpelihara selamat daripada dirampas sebagai harta rampasan perang. Jadi setelah menerima Islam, tak boleh bunuh, tak boleh rampas harta mereka, illa kecuali bihaqqiha, ay bihaqqi kalimati la ilaha illallah, ataupun sesetengah muhaddisin kata illa bihaqqil Islam. Malaikan maksudnya tidak terpelihara, istisna, dikecualikan daripada terpelihara tadi dengan sebab adanya hak tuntutan daripada la ilaha illallah ataupun daripada Islam tu. Maksudnya, kalaulah mereka dah masuk Islam, kemudian mereka lakukan kesalahan, contohnya bunuh sesama orang Islam, ketika itu nyawa orang
masuk Islam tadi yang bunuh sama orang Islam tu tidak terpelihara dah. Maknanya sebab dia masuk Islam terpelihara nyawa dia, walaupun dia bunuh orang Islam selepas tu terus terpelihara nyawa dia, tidak macam tu. Kalau dia bunuh orang Islam, dia akan dibalas bunuh, akan dijatuhkan hukuman qisas. Sebab masa tu dia dah jadi orang Islam, kena turut hukum Islam. Kalau dia bunuh orang, qisas, ataupun harta dia pun tak selamat dah. Kalau dia tak sanggup nak menerima qisas balas bunuh tu, dia kena bayar diat. Ketika tu akan ambil harta dia sebagai bayaran diat kepada awliyaul maqtul. Ahli keluarga yang dibunuh akan terima diat bayaran tu. Jadi ketika tu nak kata harta dia selamat, terpelihara, tidak boleh usik, sebab dia dah mengucap la ilaha illallah, tidak begitu. Maknanya yang dia selamat tu sebab dia dah masuk Islam, tak dibunuh, tak dirampas harta masa tu. Selepas daripada tu, kalau dia bunuh orang Islam, akan dihukum qisas. Nyawa dia tak selamat dah ketika tu, bayar diat. Boleh ambil, ataupun dia curi, potong tangan dia. Kalau zina, rijam, sebat, semua akan dijalankan. Hukuman-hukuman hudud tu, situ ada hak tuntutan daripada Islam ataupun daripada la ilaha illallah tu. Itulah maksud illa bihaqqiha, ay illa bihaqqil Islam ataupun illa bihaqqi la ilaha illallah wa hisabuhum 'ala Allah, dan hitungan bagi mereka serah kepada Allah. Jadi kita tak perlu buat hitungan dengan katanya mereka ni menerima Islam, menerima iman ni takut dibunuh, takut dirampas harta. Jangan kita buat kesimpulan di situ. Itu serah kepada Allah. Itu masalah dalaman hati orang. Dia beriman tu tujuan apa? Kita pun tidak tahu. Itu serah kepada Allah. Jangan kita buat kesimpulan di situ. Dia beriman kerana dia takut dibunuh, takut dirampas harta dia. Jadi kita hukum mereka seolah-olah mereka ni munafik, pura-pura mereka beriman, takut dibunuh, takut dirampas. Itu memang ada. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum munafikin, kira-kiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu, bukan tahu isi hati ghaib itu, tidak, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala siapa-siapa pura-pura beriman kerana takut dibunuh, dirampas harta. Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu, sahabat Huzaifah radhiyallahu taala anhu juga tahu, sahibus sir, dia menyimpan rahsia senarai munafikin tu. Sampai Sayyidina Umar pergi tanya, adakah nama aku dalam senarai itu? Bimbang, sahabat hebat, iman, amal, masih bimbang lagi. Pergi tanya lagi begitu. Tapi Huzaifah radhiyallahu taala anhu tak bagi tahu, ini rahsia, amanah dia simpan. Jadi dalaman seseorang ni kita tak boleh buat putusan, serah kepada Allah. Munafikin, nifaq fil aqidah,
ada pada zaman Rasulullah. Selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada, ulama bagi tahu nifaq fil aqidah ni tidak ada. Islam tidak kafir. Dua tu ya. Jadi nifaq yang sebut dalam hadis, tanda-tanda nifaq, bohong apa, janji tak tunai, itu tanda-tanda munafik ni, itu nifaq amali. Nifaq dari segi amalan, bukan nifaq fil aqidah. Jadi nifaq fil amal ni masih ada banyak, makin banyak berbanding dengan zaman khairul qurun tu, itu memang banyak ada sekarang ni. Jadi nampak dalam hadis ada sebut tanda munafik, cakap bohong, janji mungkir janji. Kalau jumpa tanda-tanda dalam diri seseorang, jangan kita judge, kata selalu dia ni munafik. Tidak boleh juga. Sebab dalam hadis tu, bila ada tanda-tanda seperti itu, orang itu akan jadi munafik. Dalam hadis tu, dia guna kalimah yang membawa maksud istimrar, berterusan. Maksudnya orang tu bohong. Tanda munafik, kalau dia bohong jarang-jarang, kadang-kadang, itu tak boleh hukum lagi dia ni munafik. Yang maksud dalam hadis ni, orang tu berterusan bohong, dah jadi tabiat dia. Mungkir janji, dah jadi darah daging dia. Itulah baru boleh hukum munafik. Itu pun nifaq fil amal, bukan nifaq fil aqidah. Jadi begitulah, bahagian dalaman seseorang ni susah nak buat keputusan. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah pesan, wa hisabuhum 'ala Allah, hitungan bagi mereka sama ada mereka menerima tauhid la ilaha illallah tu dengan ikhlas ataupun kerana takut dibunuh dan dirampas harta. Keputusan itu serah kepada Allah. Maknanya jangan kita buat keputusan. Wa fil babi an Jabir wa Abi Sa'id wa Ibn Umar. Hadza haditsun hasanun sahihun. حدثنا قتيبة قال أخبرنا الليث عن عقيل عن الزهري قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, wastukhlafa Abu Bakr ba'dahu kafara min al-Arabi. Abu Bakar Siddiq dilantik jadi khalifah. Lepas daripadanya, ba'dahu ay ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat tu, berlaku kekufuran daripada orang berkufur dari kalangan bangsa Arab. Maknanya ramai menjadi murtad. Ketika itu faqala Umar bin Al-Khattab li Abi Bakrin, Sayyidina Umar kata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dah buat keputusan akan memerangi dengan mereka. Jadi Sayyidina Umar tanya, kaifa tuqatilun nasa?
bagaimana engkau hendak memerangi dengan orang ramai itu? Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dah pun bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah wa man qala la ilaha illallah asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah. Jadi mereka ni ucap kalimah la ilaha illallah, cuma mereka enggan bayar zakat tu. Jadi mereka dah ucap la ilaha illallah, maksudnya Sayyidina Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam dah bersabda, orang ucap la ilaha illallah ni terpelihara harta dan darah nyawa mereka kecuali ada hak Islam, seperti mana penerangan tadi. Jadi dalam bab mereka enggan membayar zakat ni. Jadi maksudnya di sini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dia nak memerangi disebabkan mereka enggan membayar zakat tu. Jadi yang sebahagian daripada kaum muslimin yang tak mau bayar zakat masa itu, mereka faham daripada ayat khudh min amwalihim sadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Dasarkan ayat itu mereka salah fahamnya, membayar zakat ni khas dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab khudh, ambillah engkau min amwalihim, kitab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layak mengambil zakat daripada harta mereka yang boleh membersihkan, menyucikan jiwa mereka. Sekarang ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Jadi mereka kata sekarang tak perlu bayar zakat. Jadi di situlah ada sedikit pertanyaan daripada Sayyidina Umar terhadap Abu Bakar As-Siddiq. Faqala Abu Bakrin, wallahi law qatilanna man farraqa baina salati wa zakati. Abu Bakar As-Siddiq jawab kata, demi Allah, aku tentu memerangi terhadap mereka yang memisahkan di antara semayang dan zakat. Semayang, masih semayang, zakat tak mau bayar. Itu maksudnya pisahkan antara semayang dan zakat itu. Fa'inna zakata haqqul mali. Kerana zakat itu merupakan hak bagi harta yang sepatutnya mereka serahkan kepada pemerintah bila mereka enggan. Itu maksudnya layak mereka ni diperangi. Wallahi law mana'uni iqalan. Demi Allah, seandainya mereka menahan daripada aku iqalan, iqal, bahasa Melayu pun panggil iga gitu, tali, tali mengikat unta,
ada yang bubuh atas kepala tu, lili hitam tu. Orang Arab bila unta tu duduk, ambil yang tu buh di lutut. Unta tu itu serupa handbrake kereta lah. Unta tak boleh nak bangun dah. Mudah orang nak naik, nak turun, nak buat naik barang, nak buat turun barang. Itu panggil iqal. Bahasa Melayu panggil pun igal gitu. Kalaulah orang nak ingkar ataupun menahan daripada aku, walaupun igal, maknanya sedikit sahaja. Kanu yu'addunahu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasanya sebelum ni mereka dah pun membayar igal tu sebagai zakat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sekarang ni mereka menahan daripada aku, maknanya enggan nak bayar zakat bagi kepada aku. Laqataltuhum ala man'ihi, tentu aku memerangi mereka di atas penahanannya itu. Faqala Umar bin al-Khattab, Sayyidina Umar kata, "Wallahi ma huwa illa an ra'aitu," demi Allah bukannya ia melainkan telah pun nampak, telah pun faham, anna Allah qad syaraha sadra Abi Bakrin lil qitali, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membukakan dada Abi Bakar Siddiq itu untuk memerangi. Fa'araftu annahu al-haqq, barulah aku pun tahu bahawa dia Abu Bakar Siddiq itu benar. Hadza haditsun hasanun sahihun. وهكذا روى شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة، وروى عمران القطان هذا الحديث عن معمر عن الزهري. Daripada Zuhri datang lagi sanad-sanad seperti mana sanad tadi daripada Uqail, daripada Zuhri. Jadi banyak rawi yang riwayat daripada Zuhri. An Anas bin Malik an Abi Bakr wa huwa haditsun khata'un. Jadi ada juga datang riwayat daripada Imran Al-Qattan, hadis ni daripada Ma'mar juga daripada Zuhri. Riwayatnya datang daripada Anas bin Malik. Yang tadi itu Uqail an-Zuhri riwayat daripada Abu Hurairah. Jadi Imam Tirmizi kata wa huwa hadisun khata'un, ia adalah hadis khata', salah, maksudnya ada berlaku kesilapan dalam sanad tu. Qad khulifa Imran fi riwayatihi an Ma'marin, dan Imran diperselisih pada riwayatnya daripada Ma'mar. Jadi ada sedikit pertikaian dalam sanad-sanad itu. Babu ma jaa umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah wa yuqimu as-salata. Lebih kurang maksudnya haddatsana Sa'id bin Yaqub الطالقاني قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa an yastaqbilu qiblatana, dan mereka sanggup menghadap kiblah ke arah kiblat kami. Kiblat mereka ni Baitul Maqdis, kiblat kami, kiblat kaum muslimin ni Baitullah. Ya, mereka mengucap la ilaha illallah dan mereka sanggup semayang menghadap kiblah Baitullah, wa yaqulu dhabihatana, dan juga mereka sanggup memakan sembelihan kami, wa ayyusallu salatana, dan juga mereka semayang seperti mana semayang kami. Jadi mereka akan ubah daripada cara semayang mereka kepada cara semayang kami kaum muslimin. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ. Ketika itu mereka dah menerima semua yang disebut tadi, harta mereka, darah mereka terpelihara, haram ke atas kami, usia, nyawa mereka, harta mereka, kecuali dengan hak la ilaha illallah ataupun dengan hak Islam. Lahum, allamul lil intifa', manfaat bagi mereka, ialah malil muslimin. Apa yang ada manfaat bagi kaum muslimin. Maksudnya manfaat sama, hak sama. Hak dari segi menerima manfaat daripada menjadi orang Islam sama dengan kaum muslimin. Wa alaihim ma'alal muslimin, dan apa-apa tindakan ke atas mereka, apa yang ada tindakan ke atas kaum muslimin. Jadi apa-apa ada hak manfaat kaum muslimin, macam mana boleh menerima, begitu juga mereka yang mengucap la ilaha illallah juga akan menerima sama. Apa ada hukuman seperti qisas, hudud, semua ada dah di atas kaum muslimin, sama juga ke atas mereka. Maknanya akan bagi hak sama rata. Kalau ada manfaat, dapat bersama. Kalau ada apa-apa kesalahan, akan diambil tindakan sama. Tidak ada beza. Kaum muslimin asal lain yang masuk Islam kemudian tu lain, tidak ada perbezaan di situ, sama rata. Wa fil babi عن معاذ بن جبل وأبي هريرة هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد رواه يحيى بن أيوب عن حميد عن أنس نحوه، أي نحو الحديث المتقدم أو بمعناه. Jadi rawahu Yahya ay rawah hadzal hadits. Maksudnya ada lagi riwayat datang dengan sanad Yahya bin Ayyub an Humaid an Anas, hadis sama dengan hadis bab tu, isyarat daripada nahwahu ni maksudnya hadis yang tidak sebut bagi sanad ni dengan hadis dah sebut tadi, dah baca tadi, makna sama. Lafaz hadisnya agak berbeza. Itu maksud nahwahu. Terkadang hadis yang tidak disebut bagi sanad dan hadis yang dah sebut dulu, lafaz hadis pun sama, makna pun sama sebiji. Kalau begitu, hadisin bila tak mau tulis lagi hadis bagi sanad yang kedua,
mereka akan tulis mislahu. Mislahu ay mislal hadisil mutaqaddami, makna pun sama, lafaz hadis pun sama. Ana isyarat kepada maksud tu guna mislahu. Kalau makna sama lafaz hadis lain, beza lafaz hadis, tapi makna sama. Kalau begitu, nahwahu. Itu memang berlaku. Makna sama, lafaz hadisnya beza, memang ada. Kalau kita perhati, akan nampak. Imam Muhammad bin Sirin, dia bagi tahu, dia kata, saya terima satu hadis daripada 10 orang rawi. 10 tu tak sama lafaz hadis, ada beza, tapi makna satu, maksudnya sama. Itu pengakuan daripada Muhammad bin Sirin. Maknanya memang ada begitu. Jadi itulah sebab muhaddisin buat kajian dan menetapkan istilah nahwahu mislahu tu. Babu ma jaa buniyal islamu ala khams, insyaallah sambung.